pada kerajaan. Bukankah ini sesuatu yang kelihatan seperti memberi pinjam duit mereka sendiri dan charge interest di atas duit mereka sendiri, dan jika mereka gagal bayar, duit mereka itu akan dirampas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbincang sedikit tentang polisi baru kerajaan yang membolehkan pencarum-pencarum KWSP untuk membuat pinjaman bank dengan mencagarkan wang yang berada di akaun KWSP. Saya nak buat disclaimer sikit sebelum kita teruskan, iaitu ini bukan berkenaan politik. Saya bukan hendak bercanggah dengan mana-mana parti politik, PH ke, BN ke. Tujuan video ini hanyalah untuk berkongsi. Saya sebagai salah seorang pencarum juga, pernah menjadi pencarum dulu, masih ada lagi duit di dalam KWSP. Jadi ingin berkongsi pandangan saya tentang adakah membuat pinjaman dengan mencagarkan wang kita di dalam KWSP itu adalah sesuatu yang baik. Seperti yang kita sudah sedia maklum, duit di dalam KWSP itu terdapat dua akaun, iaitu akaun 1 dan juga akaun 2. Akaun 2 adalah akaun yang boleh dikeluarkan ketika umur 50 dan juga akaun 1 boleh dikeluarkan pada umur 55. Iaitu duit di akaun KWSP itu adalah tujuannya adalah apabila seseorang itu sudah meningkat masuk umur 50 dan juga 55 dan bolehlah menggunakan duit tersebut. Jadi jika pada umur 55, tujuannya adalah untuk kesinambungan hidup. Maksud dia apabila pencen pada umur 55 adalah duit simpanan yang boleh digunakan untuk kelangsungan seterusnya. Sekarang ini kebenaran yang diberikan adalah pada fasa 1, iaitu untuk pencarum-pencarum yang berumur 40 tahun ke atas. Kemudian akan ada fasa 2 yang mana untuk pencarum yang berumur 40 tahun ke bawah. Jadi untuk pencarum-pencarum yang berumur 40 tahun ke atas ni, kita tahu mereka ada lebih kurang 10 tahun lagi untuk dapat pengeluaran akaun 2, iaitu akaun yang mana boleh dikeluarkan pada umur 50. Jadi kita tengok kat sini, saya letak dulu. Jadi katalah sekarang pada umur 40 kan, sehingga 50 ada 10 tahun. Katalah pencarum yang berumur 43 dia membuat pinjaman dengan mencagarkan akaun KWSP. Kemudian dalam tempoh 3 tahun, katalah dalam tempoh 3 tahun 46, jadi dalam ketika umur 46 dia tidak mampu untuk membayar. Kita tahulah orang yang nak membuat pinjaman ini adalah orang yang sedang tercabar kehidupannya, kan? Jadi kebarangkalian untuk dia tidak boleh membayar itu tinggi. Jadi katalah selepas 3 tahun, 43 hingga 46 ni, dia tidak mampu lagi untuk membayar. Katalah ada tunggakan hingga 46 habis, tak boleh nak bayar dah, dan duitnya di dalam akaun KWSP itu dirampas, kan? Sebab cagar kan, telah mencagar, maka bank mengambil sebagai bayaran duit di dalam akaun KWSP. Jadi sepatutnya duit tersebut dikeluarkan pada umur 50. Maksud dia selepas 50 dia ada duit lah untuk kesinambungan hidup dia. Tapi sekarang duit telah dirampas pada umur 46. Telah pendek 4 tahun lebih awal duit itu telah digunakan. Bukankah itu sesuatu yang tidak begitu baik? Kan? Jadi ini umur 50, kan? Jadi jika sekiranya yang fasa 2 bawah umur 40, jika sesuatu yang sama berlaku, bukankah polisi yang mengatakan bahawa duit KWSP adalah untuk hari tua itu telah terbatal, telah tak dapat digunakan lagi? Jika itu keadaannya, bukankah lebih baik duit tersebut diberikan dan dibenarkan kepada pencarum-pencarum untuk pengeluaran awal? Bukankah lebih baik jika KWSP memberikan pinjaman tanpa interest, sebab ada duit di dalam akaun KWSP. Jika memberi pinjaman dengan interest, maka orang ataupun kerajaan yang mengambil interest tersebut, kan? Sebab sekarang ni kita tahu yang membenarkan pinjaman dengan caruman KWSP sebagai cagaran adalah bank BSN dan juga MBSB sahaja, iaitu BSN milik kerajaan dan MBSB milik KWSP.
Jadi bila memberi pinjaman melalui BSN dan MBSB, bukankah itu seolah-olah memberi pinjaman duit mereka sendiri, duit pencarum sendiri kepada rakyat, kemudian charge interest pula atas duit pencarum tersebut. Kemudian jika pencarum tidak dapat membayar duit yang dipinjamkan, duit pencarum itu dipinjamkan, tak dapat bayar, rampas duit yang telah dicarumkan ke dalam KWSP. Bukankah itu nampak seperti tak begitu baik? Kan? Fahamkan apa yang saya cuba cakapkan. Sekarang KWSP ada duit di dalam KWSP, dan KWSP ada MBSB, kan? Dan juga kerajaan ada BSN. Jadi pencarum membuat pinjaman daripada MBSB ataupun daripada BSN. Jadi bila membuat pinjaman ada interest. Berapa persen kan? 5% ke 10% ke ada interest. Jadi MBSP memberi pinjaman daripada mana? Pada pencarum. Jadi pencarum ni terpaksa bayar balik dengan interest. Masuk balik kat sini. Kan? Kerajaan pun memberi pinjaman kepada pencarum, ada interest. Kemudian pencarum terpaksa bayar balik, bagi balik kepada kerajaan. Bukankah ini sesuatu yang kelihatan seperti memberi pinjam duit mereka sendiri dan charge interest di atas duit mereka sendiri, dan jika mereka gagal bayar, duit mereka itu akan dirampas. Nampak sesuatu yang macam tak kenalah bagi pandangan saya, kan? Tapi tak tahulah jika ada pandangan-pandangan lain yang lebih baik. Dan orang juga mengatakan ini berlaku sekiranya orang yang membuat pinjaman itu, peminjam itu gagal untuk bayar. Jika mereka boleh membayar, so tak ada masalah lah. Tak ada masalah, kan? Jika berjaya untuk bayar, umur 50 boleh keluarkan balik, ataupun 55 boleh keluarkan seluruhnya. Jadi tak ada isu. Sebenarnya ada isu juga, sebab apabila membayar duit dengan interest ni, membayar dengan interest, katalah dia pinjam 50,000, kan? Dia pinjam 50,000 dan duit 50,000 ni terpaksa bayar dengan 5% interest. Dah, kalau 5% interest, dan mungkin saya tak dapat buat kiraan sekarang, katalah dia terpaksa bayar 55,000. Bukankah dah lebih 5,000 dekat situ? Kan? Sedangkan jika duit yang dia memang ada di dalam akaun EPF-nya, dia hanya perlu keluar 50,000 saja. Jadi tak adalah ekstra 5,000 yang harus ditanggung oleh pencarum. Sudahlah pencarum-pencarum ni orang yang memerlukan wang, sebab itulah mereka ingin membuat pinjaman, kan? Mereka memerlukan wang. Jadi sudahlah mereka orang-orang susah yang memerlukan wang. Kita tekan pula mereka dengan charge interest. Sudahlah charge interest begitu, kemudian bagi pinjaman duit mereka sendiri dan keberangkalian untuk rampas duit mereka sekiranya mereka gagal. Itu pada pandangan saya lah. Seterusnya, bukankah cadangan saya, bukankah lebih baik, kan? Bukankah lebih baik sekiranya mereka membuat satu cara yang mana mereka memberi duit di dalam akaun KWSP itu kepada pencarum-pencarum dan membuat syarat bahawa pencarum-pencarum itu harus membuat bayaran pulangan, masukkan semula ke dalam akaun mereka KWSP tersebut setiap bulan. Maksud dia bagi 50,000, tapi dengan syarat mereka harus bayar balik kepada akaun mereka sendiri ke dalam KWSP, pulangkan sedikit sehingga umur 50, kemudian keluarkan balik. Jadi secara tak langsung duit tu keluar, duit mereka keluar 50,000 sebagai contoh, dan mereka terpaksa carumkan semula, mungkin 500 bulan ke 300 bulan ke, carumkan semula sedikit demi sedikit, pulangkan balik kepada KWSP, kepada akaun mereka sendiri, masukkan semula sehingga sampai umur yang boleh keluarkan semua dan mereka boleh keluarkan balik. Bukankah itu lebih baik? Okay. Mungkin kita boleh berbincang di dalam komen box. Saya harap anda nampak apa yang saya cuba sampaikan. Bukan berkenaan berapa persen interest yang terpaksa dibayar dan juga berapa persen interest yang dapat dipulangkan balik oleh KWSP dan sebagainya. Bukan itu yang kita nak bincangkan. Kita bincang tentang bagaimana
kesinambungan dan kelangsungan hidup selepas umur 50. Sebab kita juga sedia maklum bahawa rata-rata wang KWSP apabila pencarum keluarkan ketika umur 55 habis digunakan dalam tempoh 3 tahun saja. Ini adalah statistik. Jadi dalam tempoh 3 tahun habis digunakan. Sekarang kita nak tengok bagaimana buat pinjaman dan duit tersebut dijadikan sebagai cagaran yang mungkin akan habis digunakan lebih awal daripada 3 tahun selepas waktu persaraan. Itu adalah keberangkalian yang besar untuk berlaku kepada mungkin juga majoriti daripada peminjam. Kita timbang-timbangkanlah dan kita fikir-fikirkanlah bagi pencarum-pencarum jika nak buat pinjaman. Timbangkanlah keadaan-keadaan ini dan semoga kita semua akan terselamat daripada pinjaman-pinjaman ataupun hutang-hutang yang berlarutan. Setakat ini dulu, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.